warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Para penonton yang mati sekalian, bertemu lagi kita. Kali ini kita akan membincangkan satu tajuk, COVID-19 .2 syukuri nikmat. COVID-19 .2 syukuri nikmat. Tuan-tuan ya, alhamdulillah sementara kita menunggu berbuka puasa. Saya yakin kebanyakan tuan-tuan berpuasa hari ini. Hari ini hari Khamis. Hari ini 1 Sya'ban. Tuan-tuan ya, bulan Sya'ban, bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan digalakkan kita berpuasa lebih daripada bulan-bulan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama dalam bulan Sya'ban dilaporkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilihat banyak berpuasa. Tidaklah seperti bulan Ramadan yang sepanjang bulan berpuasa, tapi Nabi banyak berpuasa. Ada juga yang mengatakan Nabi juga berpuasa sebulan penuh dalam bulan Sya'ban. Tuan-tuan yang berhati sekalian ya, dalam kata kita menghadapi COVID-19 ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah dalam keadaan kita dilanjutkan lagi sampai 14 hari bulan April. Tuan-tuan berada di rumah, saya nak ulang lagi. Tuan-tuan berada di rumah, isteri berada di rumah, suami berada di rumah, anak berada di rumah. Anak universiti balik, anak di college balik, anak asrama penuh balik, anak di mana-mana pun tuan-tuan. Anak kita balik dan penuhlah rumah kita. Penuhlah tuan-tuan ya. Dapurnya penuh, bilik tetamunya penuh, bilik-biliknya penuh dengan anak-anak kita. Dan tuan-tuan dan puan, selain daripada tidur, selain daripada melakukan ibadah-ibadah yang lain, yang lainnya kita biasanya berkumpul masing-masing. Tetapi yang pastinya tiap-tiap tangan ada handphone, tiap-tiap tangan ada smartphone, tiap-tiap tangan ada handphone, tiap-tiap tangan ada smartphone. Tuan-tuan, daripada yang kecil-kecilnya, nak makan pun umur setahun setengah, tuan-tuan, di depannya kena ada YouTube, kena ada YouTube. Dia buka YouTube. 1 tahun setengah, tuan-tuan, cucu saya 1 tahun setengah, dah pandai menggak-menggakkan cursor, dah pandai menggak-menggakkan yang mana nak pergi ke mana, yang mana nak pergi ke mana, nak tengok apa, rancangan apa, nak kebalik ke belakang, nak ke depan. Masya Allah tuan-tuan. Itulah pengaruh daripada gadget-gadget yang telah dicipta oleh manusia tuan-tuan dan puan. Tapi gadget-gadget ini tuan-tuan, kalau betul-betul kita fikirkan, macam mana pun, apa pun dalam dunia ini ada always two sides of the coins. Yang bagusnya yang bagus, yang tidak baiknya tidak baik. Ambil handphone, ambil kita punya smartphone. Nak gunakan yang baik, dia jadi baik. Nak gunakan yang tidak baik, dia jadi tidak baik. Tuan-tuan, nak menggunakan handphone itu untuk membawa kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala memang terlalu banyak tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah kepada Google, apa yang tak ada di Google. Hadis riwayat orang ini ada, hadis riwayat orang ini ada, cerita pakar-pakar hadis, cerita periwayat hadis, semuanya ada tuan-tuan dan puan. Nah, tuan-tuan tentang Al-Quran, masya-Allah, ada berapa versi dalam Quran? Dalam telefon saya setidaknya 4 versi Al-Quran tuan-tuan dan puan. Nak versi yang tulisan begini ada. Nak versi yang tulisan begini ada. Nak bacaan daripada qari ini ada. Nak bacaan daripada qari daripada Timur Tengah ada, daripada Mesir ada, daripada Saudi ada, daripada United Arab Republic ada. Semuanya ada tuan-tuan dan puan. Jadi inilah kita, mudah-mudahan insya-Allah Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kekuatan saudara dengan seluruhnya ada tuan-tuan. Dan kita berada dalam COVID-19 sekarang ini tuan-tuan dan puan. Dan kita dapat yang terakhir yang saya dengar tengah hari tadi pun, suasananya tidak sangat menggembirakan. Tidak menggembirakan. Di negara kita tidak menggembirakan. Di negara jiran kita di Thailand tidak menggembirakan. Di negara Singapura pun rasanya tidak berapa menggembirakan. Di Indonesia pun tidak menggembirakan. Di Filipina pun tidak menggembirakan. Ambil yang jauh lagi tuan-tuan. Di Australia pun tidak menggembirakan. Di Amerika Syarikat pun, negeri gergasi, pun tidak menggembirakan. Bahkan di China tuan-tuan, alhamdulillah yang dikatakan telah pulih, Wuhan sudah pulih, Hubei sudah pulih. Tetapi tuan-tuan, bila orang balik, bila students balik, bila orang yang belajar di luar negara balik, ini yang namanya tu imported cases tuan-tuan, imported cases.
cases yang datang daripada luar, daripada negeri China dan sebagainya. Apa yang saya sebutkan tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian ya. Dalam suasana ini, dalam kita nak menunggu waktu kita berbuka puasa bersama keluarga, iftar beramai-ramai pada petang ini bersama dengan anak, bersama dengan suami, bersama dengan isteri, bersama dengan teman-teman yang lain yang berpuasa insya-Allah di rumah masing-masing, saya hidangkan sedikit tuan-tuan halwa lah untuk kita sama-sama kulum halwa ini. Yang baik kita telan sebagai yang baik, yang tidak baik kita jadikan sempadan dalam hidup kita insya-Allah. Apa yang kita nak cerita? Kita nak cerita COVID-19 .2 syukuri nikmat. Saya bacakan tadi nikmat. Yang tuan-tuan, nikmat yang besar yang banyak Allah berikan kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu nak hitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kamu, pasti kamu tidak dapat menghitungnya, tuan-tuan. Kamu tak dapat menghitungnya. Gunakanlah komputer berapa terabyte pun, tuan-tuan, untuk menghitung seluruh nikmat yang diberikan kepada seorang individu seperti tuan-tuan, seperti saya. Tak mampu kita nak memberikan nikmat, nak menunjukkan nikmatnya. Nikmat mata misalnya. Ada berapa ratus ribu juta nikmat mata. Nikmat telinga. Ada berapa ratus ribu juta nikmat telinga. Nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat panca indera, nikmat otak. Nikmat otak, tuan-tuan, nikmat otak. Masya Allah. Otak kita ni, tuan-tuan, tak boleh disukat kekuatannya. Megabyte tak boleh disukat, gigabyte tak boleh disukat dengan gigabyte, terabyte, tuan-tuan. Terabyte pun tak boleh sukat kehubungan, tak boleh sukat untuk menatakan kehebatan otak manusia, otak saudara, otak saya. Persoalannya, tuan-tuan, adakah kita gunakan kehebatan otak kita ini untuk merasakan nikmat Allah dan hubungkan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Nikmat yang pertama, tuan-tuan. Nikmat yang pertama dilahirkan menjadi insan. Masya Allah, tuan-tuan. Susahkah bagi Allah? Sukarkah bagi Allah nak melahirkan saudara sebagai semut? Mudah sangat bagi Allah. Sukarkah saudara nak melahirkan saudara sebagai bukit kecil itu? Senang bagi Allah. Sudahkah saudara nak dilahirkan sebagai binatang haiwan yang melata? Sangat sengar bagi Allah, sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sukarkah tuan-tuan nak dilahirkan sebagai ambil yang besar lagi, tuan-tuan, ambil yang besar lagi. Pokok yang besar, pokok meranti yang besar, pokok kayu jati yang besar. Tidak sukar bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah lahirkan kita tanpa kita minta. Mak kita pun tak minta, ayah tak minta. Lahir-lahir sebagai insan. Tuan-tuan nak tahu insan ni hebatnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Tuan-tuan dan saya dilahirkan daripada alat-alat kelahiran yang paling baik. Bikinan-bikinan tubuh badan yang paling baik. Bikinan manusiawi yang paling baik. Tetapi tuan-tuan, atas kita sendiri kita diturunkan kepada bentuk yang paling jelek. Daripada yang terbaik, turun kepada yang paling jelek. Sebab kita hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang berhubung dengan Allah, ada yang hampir dengan Allah, maka baiklah dia. Apa yang menggunakan seluruh kekuatan jasadiyah, kekuatan fikriyah, kekuatan ruhiyahnya, peringkat yang terbaik, maka dia pun menggunakannya yang terbaik dan menjadilah dia nikmat yang terbaik yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tandanya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita dijadikan insan, masya-Allah, ada telinga, ada mata, ada kaki, ada panca indera. Dan atas nama itu, tuan-tuan, insan, kita hidup sebagai insan. Insan yang terbaik, makhluk, seluruh makhluk. Berapa trilion makhluk, tak boleh dikira berapa banyak makhluk. Makhluk yang bernyawa, makhluk yang tidak bernyawa. Makhluk yang bernyawa, yang besar, yang kecil. Daripada zaman dulu, dinosaur punya besar, tuan-tuan. Besarnya dinosaur. Hinggalah kepada kita ni, manusia yang kecil, kerdil macam kita ini. Tapi tuan-tuan dan puan, ini nikmat yang Allah berikan menjadi insan. Insan lahir, insan membesar, insan jadi remaja, insan jadi dewasa, insan jadi tua. Dia dapat menikmati seluruhnya. Alam buana ini dijadikan untuk insan. Tuan-tuan, ikan dijadikan untuk insan. Unggas-unggas dijadikan untuk insan. Apa juga yang dijadikan tumbuh-tumbuhan dijadikan untuk insan. Yang haram dimakan tidak dijadikan untuk kita orang Islam, tapi adalah untuk makhluk-makhluk yang bernyawa selain daripada insan. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang hormati sekalian, ya. Itu yang pertama. Kita dilahirkan sebagai insan.
dapat kita kahwin, dapat beranak, dapat menimbang anak, dapat menimbang cucu. Tuan-tuan bayangkan. Insan mengenai dua komponen. Ada dua komponen kepada insan yang saya sebut tadi. Komponen jasadiyah, jasadnya. Cantiknya jasad insan, tuan-tuan. Sama tak jasad kita dengan lembu? Lain. Sama tak jasad kita dengan kerbau? Lain. Sama tak jasad kita dengan rhinoceros? Lain. Sama tak jasad kita dengan sea lion? Lain. Tuan-tuan, kita sama tak jasad kita dengan seahorse? Lain. Kita ni special, tuan-tuan dan puan. Insan makhluk yang special, cantik daripada di atasnya sampai yang di bawahnya. Mata ada yang biru seperti orang-orang di Itali dan juga di Mediterranean, orang-orang di Arab, orang di Syria, orang di Jordan, orang di Iran yang dikatakan mata mereka cantik-cantik, tuan-tuan dan puan. Ya, itu mata. Bayangkan, tuan-tuan, kita ada yang putih, ada yang coklat, ada yang tak berapa hitam, ada yang hitam, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan ya. Begitulah manusia, spesifikasi, itulah spesies manusia. Tiap-tiap satunya ada kelebihannya. Yang hitam di Afrika ada kelebihannya. Yang putih nun di Mediterranean ada kelebihannya. Yang mancung hidungnya kebanyakan di Eropah itu ada kelebihannya. Yang penyet hidungnya macam saya ini pun ada kelebihannya, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, itu jadi insan. Nombor dua, tuan-tuan kita dijadikan selepas insan, kita jadikan orang Islam. Lahir saja orang Islam. Mak Islam, bapa Islam, kita pun menjadi Islam. Persoalannya, tuan-tuan dan puan, adakah kita merasa hebatnya kita menjadi seorang Islam? Adakah kita merasa hebatnya kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya akan sentuh sebentar lagi? Tapi kita lahir Islam. Mak Islam, bapa Islam, menguak Islam. Tuan-tuan, orang nak mendapatkan Islam zaman Nabi dan para sahabat, mereka berperang siang malam pagi petang. Orang nak dapatkan Islam, mereka jalan ratusan, ribuan kilometer. Daripada Mekah, daripada Madinah, tuan-tuan, mereka berjalan, pergi menuju ke negeri China sana. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad ibn Abi Waqqas, dikuburkan di negeri China, tuan-tuan dan puan. Begitulah sahabat-sahabat yang lain. Daripada 124,000 para sahabat, bila berlakunya Fathul Makkah, pembukaan Mekah, yang dikuburkan di sekitar Madinah, di sekitar Mekah, tuan-tuan, sekitar dalam 10,000 saja. Yang lain semuanya bertaburan di seluruh permukaan bumi ini. Di Afrika, di Latin America, di China, di Eropah, di Amerika. Mereka berjuang, mereka pergi, mereka merantau. Mereka bawa dagangan, tapi dagangan yang pertama yang mereka bawa ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan, macam mana mereka berkorban siang malam. Dibandingkan dengan kita, terutama dalam COVID-19 ini. Apa yang kita buat? Hari ini dah hari yang ke-berapa, tuan-tuan? Hari yang ke-10, 9 ke-10 hari ini. Kita berada dalam satu keadaan tidak boleh keluar daripada rumah, tidak boleh keluar daripada kawasan rumah, tidak boleh keluar daripada tempat kediaman kita. Kalau nak keluar pun seorang, itu pun atas sebab-sebab yang boleh diizinkan. Tapi nak keluar 2 orang, nak keluar 3 orang, no way. Tak boleh kita lakukan, tuan-tuan. Atas sebab takut kejangkitan berlaku pada diri kita dan kejangkitan berlaku kepada orang lain akibat daripada perbuatan kita. Tuan-tuan yang hormat sekalian, balik tadi. Lahir sebagai insan dan lahir sebagai orang Islam. Islam, tuan-tuan bayangkan. Islam, ada iman, ada taqwa. Islam, pasal kita orang Islam, tuan-tuan dan puan, kita diletakkan di tempat yang paling atas. Islam kita diletakkan di tempat yang paling atas. Umat Islam, umat yang paling atas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat kerana kamu menyuruhkan yang baik, kamu mencegah berlakunya yang mungkar. Sebaik-baik umat, tuan-tuan. Berapa ratus ribu umat daripada Nabi Adam sampai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, setiap nabi ada kaumnya, setiap nabi ada kaumnya, setiap nabi ada kaumnya. 124,000 nabi yang tuan-tuan dan saya wajib percaya dan wajib beriman kepadanya. 25 nabi yang nama mereka ada tersanad dalam Al-Quran. Setiap nabi ada kaum mereka. Nabi Muhammad saja yang kaum mereka digelar sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum-kaum itu ada, tuan-tuan. Ada kaum masing-masing, ada nabi masing dan kaum masing-masing. Tapi, tuan-tuan, yang di atas semua sekali kaum-kaum daripada nabi-nabi dan rasul-rasul itu,
umat Muhammad umat yang terbaik. Umat Muhammad umat yang terakhir. Tuan-tuan, orang Islam dengan Islamnya adalah agama yang terakhir. Islam agama yang terakhir. Nabi Muhammad yang terakhir. Nabi yang terakhir. Kalau ada di mana-mana pun dalam kehidupan tuan-tuan, ada orang yang mengatakan mereka bermimpi. Saya tahu tuan-tuan, ada orang di Pakistan mimpi kononnya ratus kali berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak salah saya, dalam dari segi cara-caranya dia menunjukkan seolah-olah dia Mahdi, tuan-tuan, Imam Mahdi. Ada di Pakistan sekarang. Dan di Malaysia pun tuan-tuan ada. Di Malaysia pun ada pengikut-pengikutnya dalam YouTube-nya, dalam Facebook-nya, dalam media sosialnya tuan-tuan. Di antara yang sangat-sangat popular tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Saya tak mahu menamakannya, tapi berasal daripada Pakistan. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, ya. Saya nak sebutkan balik. Untuk anak kita, untuk diri kita, untuk cucu kita, untuk cicit kita, Nabi Muhammad Nabi yang akhir. Islam adalah agama yang terakhir. Tak ada lagi agama diturunkan, agama samawi yang diturunkan selain daripada Islam. Tak lagi Nabi Muhammad. Kalau ditakdirkan bumi ini ada usianya lagi 1000, ada 1 juta tahun lagi, tak ada lagi. 1 juta tahun itu dalam 1 juta tahun tak ada lagi Nabi yang diturunkan. Kerana Nabi Muhammad khatamin nabiyyin, pengakhir kepada Nabi, the seal of the tradition of the prophets, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ya. Yang ketiga saya nak menyebutkan, kita bersyukur kerana menjadi orang menjadi insan. Kita bersyukur kerana dapat jadi Islam. Sebelum tuan-tuan dan puan, tolong tuan-tuan, tolong share. Tuan-tuan tolong share. Tuan-tuan dapat ini tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan tolong share dengan teman-teman lain. Tolong share video ini, tolong share live ini, tolong share Facebook page ini kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain pun dapat mengikuti apa yang kita berikan kepada makhluk, kepada umat pada masa sekarang ini, insya-Allah. Atas tajuk COVID-19, syukurilah nikmat. Saya dah sebut tadi, nikmat yang besar, semuanya nikmat tuan-tuan. Semuanya nikmat. Nikmat kesihatan, saya tak sebut, tapi nikmat. Nikmat kita dapat memandang, nikmat dapat melihat, nikmat bersuami, nikmat beristeri, nikmat beranak, nikmat berjiran tetangga, nikmat tinggal dalam rumah, nikmat kita pergi pasar, nikmat kita makan, nikmat kita masak, nikmat melihat suami makan, bersungguh-sungguh makan. Kerana masakan puan-puan sebagai isteri, masakan yang paling istimewa pada hari-hari dan pada minggu-minggu berikutnya. Itu nikmat tuan-tuan. Tapi ada satu nikmat, ada 2-3 nikmat yang jarang disebut, mungkin mak tak sebut, ayah tak sebut, mungkin adik abang tak sebut. Apa dia? Nikmat menjadi insan, saya dah sebut. Nikmat menjadi seorang Muslim atas nama Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, insya-Allah tolong like and share. Saya berharap sangat tuan-tuan dan puan, supaya saya tak mampu nak pergi tiap-tiap kawasan, saya tak mampu. Nak pergi tiap-tiap daerah, saya tak mampu. Nak pergi tiap-tiap negeri dalam keadaan restriction yang ada sekarang ni, tak boleh. Kalau tidak, saya sekarang mungkin berada di Johor. Ikut jadual saya berada di Batu Pahat sekarang selama 4 hari 3 malam di Batu Pahat. Tapi tak dapat dibuat. Kalau ikut jadual saya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah hari ini sepatutnya, 2 hari yang lepas di Batu Pahat, hari ini sepatutnya saya berada di Kemunting, saya berada di Kuala Kangsar, saya berada di Ipoh, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Dan jadual saya sampailah kepada Ramadan, sampai kepada Syawal, tuan-tuan dan puan, lebih kurang dah penuh jadual itu. Tapi oleh kerana ada COVID-19 ini, COVID-19 ini, maka jadual itu terpaksa ditangguhkan seketika sehingga segala-galanya pulang kepada normal, balik kepada normal. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, insya-Allah, balik tadi, nikmat menjadi insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Saya dah ulas. Nikmat menjadi Muslim. Allah tuan-tuan, Islam. Tak ada agama lain. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Tidak ada perkara, tidak ada benda yang melebihi ketinggian Islam. Dan tingginya Islam itu milik tuan-tuan. Tingginya Islam itu milik puan-puan. Tingginya Islam itu bersama dengan puan-puan. Tingginya Islam itu ada dalam 3 bulan ni. Ada Rajab,
ada Sya'ban, ada Ramadan. Tingginya Islam itu kita mengikut peraturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Khamis kita berpuasa. Hari ini hari 1 Sya'ban, tuan-tuan. 1 Sya'ban dan hari Khamis. Bulan Sya'ban biasanya salah satu amalan bulan Sya'ban ialah kita berpuasa daripada dini hari sampailah pukul 7.30 nanti kita membuka puasa, kita berbuka dari puasa kita. Tuan-tuan yang hormati sekalian, yang ketiga, nikmat menjadi insan, nikmat adanya Islam dalam kehidupan kita, dan satu lagi tuan-tuan ialah nikmat menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat tuan-tuan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kehormatan yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang akhir, nabi yang ummi, nabi yang memimpin umat. Tuan-tuan, nabi yang telah berjuang segala-galanya. Nabi yang telah memberikan tuan-tuan segala-galanya untuk berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang telah berkorban, tuan-tuan. Korban Nabi dengan Nabi-Nabi yang lain, tuan-tuan, ya, tidak ada tolok bandingnya. Dan tak mungkin kita dapat merasakan korban yang dilakukan oleh mereka. Saudara yang dimati sekalian, apa yang nak disebutkan, ya? Allah memberikan kekuatan kepada saudara. Allah memberikan kekuatan kepada saya. Tuan-tuan, ya, nikmat kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok di akhirat, tuan-tuan, daripada umat ini, tuan-tuan cuba tanya, ya. Dan tuan-tuan cuba tanya orang-orang kalau soalan ini diberikan kepada tuan-tuan, umat yang mana yang mula-mula masuk syurga? Umat yang terakhir, umat Muhammad, dipimpin oleh Nabi Muhammad. Nabi yang mula-mula masuk syurga. Umat yang mula-mula masuk syurga. Bukan umat Adam, bukan umat Nuh, bukan umat Nabi Ibrahim, bukan umat Musa, bukan umat Isa, tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diikuti rapat nanti setelah Nabi masuk ke syurga. Yang rapat di belakang Nabi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali karamallahu wajhah, dan sahabat-sahabat lain. Terutamanya mereka dalam hidupnya dia beritahu, tuan-tuan. Bayang, tuan-tuan, insan dalam hidupnya dia beritahu, kamu mati besok, yang menunggu kamu ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 para sahabat. 10 para sahabat dalam hidupnya sudah diberitahu, kamu mati, tempat kamu sudah disediakan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah Abu Bakar Siddiq, termasuklah Umar bin Khattab, termasuklah Utsman bin Affan, termasuklah Ali karamallahu wajhah, termasuklah Abdul Rahman bin Auf, dan ramai lagi tuan-tuan dan puan insya-Allah. Bayang, tuan-tuan, ya, hanya insan, hanya umat Muhammad, umat lain tak boleh. Tak boleh. Umat Lut tak boleh, umat Harun tak boleh, umat Zakaria tak boleh. Tuan-tuan, tak boleh. Hanya dibolehkan berlaku kepada umat Muhammad sebab hebatnya Nabi Muhammad dan hebatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya nak sebutkan sekali lagi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita khairu ummah, umat yang terbaik. Tuan-tuan adalah ahli umat yang terbaik. Saya adalah ahli umat yang terbaik. Dan kita mesti menentukan petang ini, 1 Sya'ban ini, kita mesti tentukan anak kita, cucu kita, cicit kita, piut kita. Dan sampailah, saya pun tak tahu apa namanya, yang berikutnya, mati mereka. Mati dalam Islam. Mati sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lah yang mesti menentukan. Saya sebagai datuknya. I am the key figure. I'm the key person. Saya lah yang nak menentukan anak saya. Yang nak menentukan isteri saya. Yang nak menentukan cucu saya. Dan saudara-saudara, bila kita boleh memikirkan ini semua, inilah masa yang terluang. Sebulan, tuan-tuan, sebulan. Asalnya sampai 31 Mac, ditunda lagi kepada 14 hari bulan April. Kemungkinan, kalau keadaan tidak mengizinkan, kemungkinan dilanjutkan lagi, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan, ya, saya nanti nak mengulas bila dah ada indication kepada perlanjutan itu. Saya nak ulas tentang Ramadan yang akan kita bersama-sama masuk dalam bulan Ramadan. Macam mana kita menyambut Ramadan tak keluar rumah. Macam mana kita menyambut Ramadan tak pergi jalan Raja Alang. Macam mana kita menyambut Ramadan tidak pergi, tuan-tuan, bazar Ramadan di Taman Tun Dr. Ismail. Macam mana kita menyambut Ramadan tidak pergi bazar Ramadan di Segambut. Macam mana kita masuk bulan Ramadan tidak pergi bazar Ramadan di Sungai Penchala. Dan teman-teman yang lain.
Sama ada teman-teman di Putrajaya, di Cyberjaya, teman di Johor Bahru, teman di Kuala Terengganu, teman di Kota Baru terutamanya. Pada masa itulah tuan-tuan, jalan-jalan kiri kanan, kuih yang tak pernah tengok ada pada ketika itu. Tuan-tuan, nasi yang tak pernah kita tengok ada ketika itu. Tuan-tuan, lauk pauk yang kita tak pernah rasa ada pada ketika itu. Juadah-juadah yang berbagai rupa, yang berbagai warna ada pada ketika itu, tuan-tuan. Tapi kalau ditakdirkan, katakanlah COVID-19 ini tak dapat diselesaikan hingga datangnya Ramadan, tuan-tuan Ramadanlah di rumah, tuan-tuan bersahurlah di rumah, tuan-tuan berbukalah di rumah, tuan-tuan bertarawihlah di rumah, tuan-tuan bertadaruslah di rumah, tuan-tuan jumpa dengan isteri saja, tuan-tuan jumpa dengan anak-anak saja, tuan-tuan jumpa dengan suami saja, tuan-tuan jumpa dengan adik-beradik saja. Tapi kita tidak lagi, masyarakat kita sudah terhad. Masyarakat yang biasa insan sebagai tuan-tuan social being sudah tidak banyak berlaku lagi. Insan sebagai family being pun dalam konteks extended family, family besar pun sudah tidak berlaku lagi. Insan berdiri sebagai insan. Insan berdiri sebagai manusia. Dan kita berinteraksi pun antara suami dengan isteri, mak dengan anak, ayah dengan anak. Itulah interaksi kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap insya-Allah bila kita berada dalam suasana macam itu, adalah masanya kita muhasabah. Adalah masanya kita merenung ke belakang. Renung ke belakang, tuan-tuan. Renung ke belakang. Toleh ke belakang dan renung ke belakang. Inilah masanya yang paling sesuai untuk bermuhasabah. Apalagi kita dalam bulan Sya'ban. Hari ini 1 Sya'ban, tuan-tuan. Inilah masanya kita reflect, sit back and start reflecting. Sit back and start reflecting. Tengok di mana kelemahan kita. Tengok di mana salah jalan kita. Tengok di mana kita punya deviation kita. Tengok di mana kita tidak mengikut peraturan hidup sebagai insan. Peraturan hidup sebagai orang Islam. Dan peraturan hidup sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dihormati sekalian. Seluruhnya tuan-tuan, seluruhnya tadi, 3, kita kena bersyukur nikmat yang Allah beri kepada kita. Ingat tadi, nikmat sebagai insan, lahir sebagai insan. Nikmat sebagai orang Islam. Lahir agama kita ialah Islam. Dan yang ketiga, nikmat menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bernabikan, berasulkan dengan Nabi Muhammad dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini semua Allah berikan kepada kita. Dan Allah berikan kepada kita ni bukan cara random, tuan-tuan. Allah jadikan Hasan Ali ini sebagai insan, bukan random. Allah jadikan Hasan Ali ini sebagai orang Islam, bukan at random. Allah jadikan Hasan Ali sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, not just by random, cara random begitu, tidak. Tapi semuanya dalam perancangan Allah. Allah hendak kita masuk syurga. Allah hendak kita lahir sebagai orang Islam, besar sebagai orang Islam, remaja sebagai orang Islam, dewasa sebagai seorang Islam, tua sebagai seorang Islam, mati sebagai seorang Islam. Dan dikubur nanti, kita hidup aman damai di alam barzah. Kerana kita orang Islam, orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang ada Islam. Dan mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari terakhir kita dibangunkan, tuan-tuan, kita dibangunkan. Dia letakkan kita di padang mahsyar. Harap-harap tuan-tuan dan saya berada di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita hendak. Inilah hebatnya umat Muhammad. Inilah hebatnya Islam. Inilah hebatnya kita menjadi insan, umat Islam dan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang saya hormati, seluruhnya tuan-tuan. Seluruhnya dalam satu paksi. Seluruhnya dalam satu hidangan. Seluruhnya dalam satu gelanggang. Seluruhnya dalam satu circle kehidupan kita. Kita berada di Malaysia, tuan-tuan. Saya diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala menjarah, pergi melawat beberapa negara dalam dunia beberapa kali, tuan-tuan dan puan. Saya sudah melawat Eropah, saya sudah melawat Rusia, saya sudah melawat China, saya sudah melawat Jepun, saya sudah melawat Afrika, saya sudah melawat Latin America. Saya sudah tinggal di Amerika, saya sudah melawat Kanada, saya sudah ke Australia, saya sudah melawat New Zealand. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, tuan-tuan. Selain daripada Mekah dan Madinah, Malaysia lah. Kota Baru lah tempatnya, Kuala Terengganu lah tempatnya, Alustar lah tempatnya, Kanga lah tempatnya, Ipoh lah tempatnya, Kuantan lah tempatnya, Johor Bahru lah tempatnya, Seremban lah tempatnya, Kota Melaka lah tempatnya. Tuan-tuan,
Kalau saya tak sebut negeri-negeri yang lain, tuan-tuan dan puan, minta maaf. Kuchinglah tempatnya. Kota Kinabalu lah tempatnya. Untuk kita menempah diri kita. Hidup sebagai insan. Hidup sebagai orang yang diberikan Islam. Dan hidup sebagai orang yang diberikan, dimasukkan dalam lingkungan, kumpulan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Malaysia. Semuanya ada di Malaysia, tuan-tuan dan puan. Kita pergi di mana-mana pun dalam dunia ni tak lawan, tuan-tuan. Betul kata-kata pepatah, tuan-tuan. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri kita. Tak sama. Kita nak pergi kepada hujan batu yang ada di negeri kita. Tuan-tuan, saya tinggal di Amerika Syarikat 6 tahun setengah, tuan-tuan dan puan. Masters di Amerika Syarikat, PhD di Amerika Syarikat. Tapi tak sabar-sabar nak balik, tuan-tuan. Tak sabar-sabar nak balik. Rasa lama sangat nak mengakhirkan program. Rasa lama sangat nak mengakhirkan PhD. Tak sabar-sabar nak balik. Pasal hujan emas di Amerika, hujan batu di Malaysia, hujan batu di Indonesia lebih berharga daripada hujan emas di Amerika Syarikat. Jadi tuan-tuan, apa hujan emas di Malaysia ni, tuan-tuan? Apa hujan batu di Malaysia ni? Yang hebat di Malaysia ni. Masjid banyak, surau banyak, ustaz banyak, guru agama banyak. Allah. Madrasah banyak, ma'atafiz banyak. Apa lagi, tuan-tuan, tak? Suasana, Masya Allah. Tuan-tuan, matahari sepanjang tahun. Kalau tempat saya belajar tu namanya Wisconsin, tuan-tuan. 6 bulan sejuk, 6 bulan baru tak panas, 6 bulan. Ada 2 bulan panas sikit. Sejuk. Salji sampai 6 bulan, tuan-tuan, ada salji lagi sebagainya. Pakai baju sejuk. Siang, malam, pagi, petang, pakai baju sejuk. Tidur pun kena pakai gebau besar-besar. Tuan-tuan, tebal-tebal. Apalah artinya kehidupan? Kasut tebal-tebal. Dah pakai kasut lagi, tuan-tuan. Kasut lagi. Dah pakai stokin lagi. Dah pakai muffler lagi. Kadang-kadang, tuan-tuan, keluar darah daripada hidung kita. Keluar darah oleh kerana sejuknya cuaca. Kadang-kadang, tuan-tuan, dengan chill factor ni, angin, musim sejuk, angin bertiup. Kadang-kadang dia sampai minus, tuan-tuan, minus 25 darjah. Minus 25 darjah. Tapi di Malaysia, Allah, Masya Allah, pukul 7 matahari naik. Pukul 1 matahari tegak. Pukul 5 matahari condong. Pukul 7, 6.45 matahari mula meninggalkan dirinya daripada dunia ini. Disambut pula oleh bulan. Bulan naik, bulan mengambang, bulan turun, tuan-tuan dan puan. Begitulah kita. Air surut dan air pasang. Malaysia tak ada gempa bumi, tuan-tuan. Bayangkan, dalam keadaan ni COVID-19 ni, tuan-tuan, di Rusia ada gempa bumi 2 hari yang lepas. 7.5 Richter scale. Tinggi, tuan-tuan. Di satu pulau di Rusia. Di satu pulau di Rusia. Bayang mereka hidup dalam suasana sekarang nak jaga COVID-19 ni, nak jaga coronavirus ini. Gempa pula, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan. Dalam keadaan kita berkurung sekarang. Di India kita berkurung. Di mana-mana dalam dunia sekarang kita berkurung. Peniaga tidak dapat berniaga. Orang pasar malam tak berniaga di pasar malam. Orang jual makanan tak jual makanan. Orang jual tepi jalan tak jual tepi jalan. Hawkers tak lagi berniaga. Siapa pun, tuan-tuan. Barang-barang tidak bergerak antara satu tempat dengan tempat. Kedai-kedai kosong dan sebagainya, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan apa yang nak dimakan oleh mereka yang bersandarkan kepada kehidupan harian seperti ini, tuan-tuan. Inilah. Tapi, tuan-tuan dan puan, jangan bimbang. Tuan-tuan adalah insan. Allah berikan ruang fikir kepada saudara. Apapun, dengan fikir, dengan ruang fikir, dengan otak, dengan brain, the brain given to you. Satu benda yang very premium yang Allah berikan kepada kita. Inilah untuk kita berfikir, untuk meneruskan kehidupan, insya-Allah. COVID-19, tuan-tuan, tidak berapa besar. Memang besar, tapi tidak pada besar. Tapi kita tidak, tuan-tuan, kita takut ancaman Allah. Kita takut seksa kubur. Kita takut seksa waktu sakratul maut. Bila malaikat maut mencabut nyawa kita nanti, kita takut kita terseksa waktu sakratul maut. Kita terseksa waktu nazak. Kita terseksa di alam barzah. Kita terseksa nanti di padang mahsyar. Dan kita terseksa nanti di atas mizan. Terseksa meniti titian sirat. Dan akhirnya terseksa di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saya, itulah yang lebih hebat. Itulah yang paling digeruni. Itulah yang paling ditakuti. Tuan-tuan, jangan lupa like and share, like and share, like and share. Biarlah adik-adik kita. Mula-mula, tuan-tuan, dalam lingkungan keluarga. Like and share dalam lingkungan keluarga.
Lepas tu, like and share dalam lingkungan sahabat-sahabat. Lepas tu, like and share dalam lingkungan tempat bekerja kita, kilang kita, estate kita, kebun kita, teman-teman satu sekolah dengan kita, teman-teman satu universiti dengan kita, dan akhirnya kepada umat seluruhnya, tuan-tuan. Like and share, like and share, like and share. Tuan-tuan, sebelum saya mengakhirkan, saya nak menunjukkan beberapa perkara pada tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan, ini saya menyebutkan tuan-tuan dan puan ini. Ini tuan-tuan, ini ialah Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Ini ialah Kompleks Anjung Husnul Khatimah yang akan dibangunkan oleh Yayasan Sabha yang saya pimpin bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Tuan-tuan, harganya 12 juta ringgit, harga tanah 1 juta, telah pun saya langsaikan, telah pun saya beli, tapi dalam geran tanah itu, namanya nanti kerana saya wakafkan kepada Majlis Agama Islam Selangor, dalam geran ialah nama Majlis Agama Islam Selangor. 4.5 ekar. Di atas tanah itulah saya akan bangunkan Kompleks Anjung Husnul Khatimah, kerjasama antara Yayasan Kebajikan Sabha dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Ini dibangunkan secara non-profit making. Non-profit making. 1 sen pun bukan keuntungan. Dibangunkan secara sedekah. Dibangunkan secara infak. Dibangunkan secara zakat. Dibangunkan secara wakaf. Dibangunkan secara amal jariah. Dibangunkan secara fidyah. Dibangunkan secara amal jariah. Saudara, marilah kita sama membangunkan. Apa gunanya? Secara ringkas, gunanya ialah di tempat inilah tuan-tuan akan datang. Di tempat inilah puan-puan akan datang. Programnya secara bermodul. 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Datanglah bila lapang, datanglah bila lapang, datanglah bila lapang. Di tempat ini nanti tuan-tuan dan puan, tiap-tiap hari ada 250 orang. 250 orang yang datang daripada seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak, yang datang daripada Singapura, Brunei, Selatan Thailand, Indonesia dan sebagainya. Kita duduk di sana 3 hari 2 malam. Habis orang lain datang 3 hari 2 malam. Habis orang lain datang 3 hari 2 malam. Ilmu yang nak dibagi, mengapa dan bagaimana saya mesti mati dalam husnul khatimah. Sesuai dengan Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Tuan-tuan, satu-satunya dalam dunia. Tidak ada di Arab Saudi, tidak ada di Jordan, tidak ada di Mesir, tidak ada di Morocco, tak ada. Tidak ada di Amerika, tidak ada di England, yang ada di Malaysia, di Selangor, yang ada nanti ialah di Hulu Langat, berdekatan dengan Kajang, tuan-tuan. Di Sungai Semungkis namanya, Batu 15, tanah 4.5 ekar, kita akan bangunkan. Harga bangunan 12 juta ringgit, harga tanah 1 juta ringgit. InsyaAllah, hujung tahun ini kita akan bangunkan. Kita akan bangunkan hujung tahun ini. Dan ambil masa setahun setengah, insyaAllah menjelang hujung 2021 nanti, tuan-tuan datanglah. Tuan-tuan datang. Dengan anak, dengan suami, dengan isteri. Tuan-tuan datang ke tempat ini. Tuan-tuan, tak perlu bayar apa-apa. Hanya di sana nanti ada tabung-tabungnya, tuan-tuan. Masuk ke dalam tabung. Sebab kita ada bangunan yang nak dibayar, kita ada elektrik nak dibayar, kita ada kaki tangan tak kurang daripada 20 kaki tangan yang nak dibayar. Tuan-tuan dan puan, kita ada makanan yang nak disediakan, kita ada tempat tinggal yang nak disediakan. Seluruhnya itu, tuan-tuan, makanan, tempat tinggal dan cara penyajiannya, hotel 3 bintang, hotel 3 bintang. Sebab saya nak bagi yang terbaik kepada umat Muhammad. Kerana kita umat yang terbaik. Untuk bertemu dengan Allah, mestikan mereka menjadi umat yang terbaik. Dan disediakan persediaan yang terbaik, insyaAllah. Tuan-tuan, itu keperluan dana semasa program sudah berjalan. Tapi untuk sekarang, untuk bangunkan ni, saya mohon kepada tuan-tuan, Sya'ban ini, Ramadan ini, Sya'ban dikatakan bulan untuk menderma. Sya'ban bulan untuk infak. Sya'ban bulan untuk kita bersedekah. Sya'ban bulan untuk kita berwakaf. Jadi Ramadan dan Sya'ban, Sya'ban dan Ramadan. Ambillah kesempatan itu. Yang berniaga, tuan-tuan, rundinglah dengan pengarah-pengarah. Pengarah syarikat, tuan-tuan, director, board of directors, untuk menentukan berapa bahagiannya untuk didermakan kepada Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan, sumbangan yang besar akan dikecualikan daripada cukai pendapatan. Kita ada pengecualian cukai pendapatan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, yang berikutnya saya ingin memberitahu tuan-tuan, insya-Allah,
Ini buku. Tuan-tuan, saya menulis buku ni tuan-tuan, insya-Allah ya. Ini saya tulis buku. Tuan-tuan, buku ini buku yang kembar saya tulis tuan-tuan. Buku ni baru berumurnya 2 bulan setengah. Ini buku tajuknya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Tuan-tuan, saya tulis buku ni khusus anak tuan-tuan. Daripada umur 13 tahun sampai umur 20, 30, 40, 50, saya hendak mereka menjadi anak yang saleh, anak yang soleha, anak yang salat, anak yang baca Quran, anak yang mendoakan mak bapak, anak yang sayang mak, anak yang sayang bapak, anak yang sayang adik-beradik. Lebih daripada itu, anak yang sayang Allah, anak yang sayang Rasul, anak yang tak tinggal sembahyang, anak yang suka berpuasa, anak yang suka memberikan khidmat pada masyarakat, dan anak yang cenderung hati mereka selalu terikat kepada agama Allah, kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukunya tuan-tuan. Yang kedua buku ini tuan-tuan, ini buku ini juga baru dalam 2 bulan setengah. Tajuknya tuan-tuan, Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Tuan-tuan, buku ini saya tujukan kepada mereka yang lebih dewasa. Umur 30, umur 40, umur 50, 60, 70, 80, 90. Baca buku ini. Selain daripada buku-buku yang lain, baca buku ini. Buku ini mempersiapsediakan kita untuk bertemu dengan Allah. Kalau kita mati bulan depan, tuan-tuan baca buku ini, tuan-tuan tanam azam untuk ikut apa cadangan kepada buku ini, untuk memperbaiki diri, untuk islah diri. InsyaAllah tuan-tuan, ada catatan daripada malaikat. Tuan-tuan telah melakukan sesuatu dan keinsafan dan kesedaran sudah berlaku dalam pertimbangan Allah lah untuk meletakkan tuan-tuan di mana nanti di akhirat. Tuan-tuan, buku ini saya karang untuk tuan-tuan dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang memujuk, dengan bahasa yang meyakinkan, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan. Tuan-tuan, buku ni saya tulis, buku ini saya tulis, buku ni saya cetak, buku ni saya edar. Tetapi hasilnya tuan-tuan, hasilnya sehingga petang ini, 1 Syaban ini, tuan-tuan, bersamaan dengan 26 hari bulan Mac tahun 2020 ini, saya tidak ambil 1 sen pun. Seluruhnya saya infakkan kepada Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Inilah tuan-tuan, inilah yang perlu bagi saya. Inilah yang perlu bagi hari akhir saya. Inilah perlu dalam saya menjadi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang perlunya untuk saya masuk dalam alam barzah. Inilah yang perlunya saya berada di padang mahsyar. Inilah yang perlunya terbuka pintu syurga buat saya nanti. Tuan, tolong dapatkan buku ini. Tuan-tuan, macam mana nak dapat tadi? Nak dapat buku ini dan tuan-tuan nak infak kepada Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan, sekarang ni juga. Dial terus, tuan-tuan dial kepada Puan Suraya 013 628 3985. 013 628 3985. Saya ulang lagi. 013 628 3985, Puan Suraya. Puan Suraya akan memberikan jawapan mengenai apa juga pertanyaan mengenai Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kita ada brosurnya, tuan-tuan, dan kita ada Q&A-nya, question answers-nya. Soalannya ini, jawapannya ini, soalannya ini, jawapan ini mengenai Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan baca, tuan-tuan akan dapat faham seluruhnya daripada awal hingga akhir. Dan kemudian tuan-tuan, untuk buku-buku pun bolehlah tanyakan, bolehlah order daripada Puan Suraya 013 628 3985. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya harap tuan-tuan like and share, terus like and share, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita berjumpa lagi tuan-tuan. Pada malam ini sekitar dalam jam 10. Jam 10 pada malam ini kita switch. Yang ini platformnya ialah tuan-tuan page Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, itu page-nya. Dan malam ini kita menggunakan platform tuan-tuan Live Al-Amin. Live Al-Amin. Kita dengan Al-Amin ini sambil kuat menguat, sokong menyokong di antara satu dengan lain. InsyaAllah tuan-tuan, Al-Amin banyak bantu kita dan kita pun banyak menyokong Al-Amin. Jadi tuan-tuan bantu kedua-duanya sekali, insyaAllah. Like and share untuk kedua-duanya sekali. Tuan-tuan, akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Tapi tadi tuan-tuan, saya menyebutkan bahawa tajuk tadi ialah COVID-19 syukuri nikmat. COVID-19
kusyukuri nikmat sempena dengan 1 Syakban hari ini, bersama dengan kita masih lagi berada di dalam perintah kawalan pergerakan yang terhad ini. Saya harap kita dapat merenung ke belakang, kita dapat muhasabah. Mengapa tuan-tuan? Nikmat menjadi insan, nikmat menjadi orang Islam, nikmat menjadi umat Muhammad, dan nikmat kita menjadi orang yang lahir besar dan insya-Allah mungkin mati di negara tercinta yang namanya Malaysia. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam husnul khatimah.